Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan manusia itu apabila manusia itu menyukakan dia, membuat dia gembira, iaitu bila dia mempunyai amal yang baik. Jadi manusia dimuliakan dan dihinakan oleh Allah berdasarkan amal dia. Amal berdasarkan asasnya iman. Maksudnya iman yang betul akan lahirkan amal yang betul. Iman yang rosak akan lahirkan amal yang rosak. Tapi yang kita nampak ialah amal. Yang iman kita tak nampak, Allah nampak. Kalau kita nampak orang tu beramal dan nampak amalnya baik, itu kita tak tahu sama ada amal kita baik ataupun amal orang yang kita lihat tu baik. Kita boleh sangka baik sangka aja kan. Rupanya amal tu amal nampak baik, tapi bila dia dibuat bukan untuk sukakan Allah, dia jadi amal tak baik. Kenapa dia dibuat bukan untuk sukakan Allah? Sebab iman dia yang kita tak nampak tu sangat lemah ataupun buruk atau rendah atau rosak. Jadi tak ada siapa tahu, melainkan orang yang Allah bagi alat macam saya boleh tanya Allah iman satu orang. Jadi jangan pula heran saya boleh tahu. Saya tak tahu, sebab Allah bagi alat tu untuk tanya dia. Sebab itu saya tahu satu orang iman dia kuat ke, iman dia lemah ke, amal dia buruk ke, amal dia baik ke. Jadi kalau berguru dengan saya, baguslah orang tu kan. Kadang kita buat usaha, kita beramal, tak tahu-tahu amal tu tak baik. Hanya kita tahu bila mati, bila kita di mahsyar, bila Allah kata semua amal yang kau buat tu kau buat bukan untuk sukakan aku, kau buat untuk dapat nama. Dah, aku dah bagi kau kat dunia apa yang kau nak tu, sekarang kau masuk neraka. Dah, kalau waktu tu baru kita nak tahu, apa kita boleh buat? Kamu sebenarnya tak buat dakwah, kata Allah. Nah, saya dulu sangat takut. Dulu lah, waktu saya tak tahu, sangat takut saya. Kalau saya di mahsyar, Allah bagi tahu Nasuha, kamu tak buat dakwah. Atau dia bagi tahu saya, kamu buat dakwah untuk jadi orang ternama, orang yang dipanggil orang dakwah. Aku dah bagi dah kau, sekarang kau masuk neraka. Tapi saya tak tahu waktu tu bagaimana saya nak pastikan saya ni buat kerja dakwah betul. Sangat saya takuti itu. Dulu waktu saya buat usaha tabligh, saya pun tak tahu ini usaha tabligh ni tak nampak tak betul. Apa usaha yang betul saya pun tak tahu. Saya dilanda gundah gulana sepanjang masa. Jadi kesedihan saya itu, kebimbangan saya itu, kerisauan itu membuat saya menangis. Selalu memohon kepada Allah untuk mengajar saya usaha yang benar. Jadi keinginan ini timbul dari ketakutan saya itu.
Ketakutan saya yang saya di depan Allah akan diberitahu bukan buat dakwah. Saya takut. Saya tak tahulah tuan takut tak. Saya rasa tuan-tuan semua patut takut. Saya buat dakwah, itu tiba nanti Allah bagi tahu kamu bukan buat dakwah, atau kamu buat dakwah untuk dapat nama. Saya dah bagi nama. Sekarang kamu masuk neraka. Jadi tentulah orang yang mengajar agama sepanjang hayatnya, dia masuk neraka. Tentu dia sangat-sangat sedih sebab dia menyangka ketika di dunia dia terbuat amal baik. Jadi amal baik ini Allah saja yang tahu. Melainkan Allah ajar orang tu lah. Macam saya, Allah boleh bagi alat kat saya untuk tanya dia, Iman Abdul Halim Melaka tu berapa? Abdul Halim Melaka dia tak ada belajar kat sini, tapi saya boleh tanya dia. Sebab saya minat dengan dia. Dia selalu dengar bayan ni, dan dia selalu cakap dengan saya, I love you Dr. Nasrah. Jadi saya boleh tanya iman dia. Dari jarak jauh pun boleh. Siapa pun saya boleh tanya, sama ada orang tu ada iman atau tidak, atau iman dia sudah hilang atau tidak, dia sudah jadi kafir atau tidak. Saya boleh tanya. Kenapa heran pula kalau saya boleh tanya? Kalau saya punya alat tu salah, dari dulu lagi saya dah kena seksa oleh Allah Ta'ala, buat benda salah, cakap benda salah, takkan pula tak dapat akibat dia. Semua orang buat salah, jangan ingat dia tak ada kesan. Dia ada kesan, akibatnya. Setiap perbuatan yang kita buat, sama ada baik atau salah, kadang di dunia Allah tunjuk, bukan saja di akhirat, di dunia ni. Allah SWT bagi tahu apa amal buruk kita buat, dia akan bala buruk dia, kesan buruk dia menimpa orang yang membuat, bukan orang yang kita buat buruk kat dia. Kesan buruk dia menimpa yang buat buruk. Misal kita suka caci orang, kita suka cakap buruk orang, kan? Orang yang kita cakap buruk tu tak ada apa-apa kat dia. Kalau dia sabar, dia pun tak cakap buruk, dia berjaya. Kalau dia cakap buruk juga, dia gagal. Jadi orang suka cakap buruk, sebarkan buruk. Kelakuan buruk tu ada kesan buruk. Kesan buruk tu akan menimpa dia. Mereka yang tak percaya dengan alat saya ni, kan, mereka cakap ini dari jin semua, tapi dia ikut juga saya. Tapi lama-lama Allah bagi buruk dia tu, bagi kat dia. Sekarang dia dah tak boleh cakap dah, stroke, tak boleh buat gas dah. Walaupun dia buat gas juga, tapi dalam hati dia tak percaya alat saya. Dia kata ini pun alat yang menipu, yang diguna banyak orang. Dia ingat saya sama macam orang lain. Memang orang banyak guna tongkat, tapi tongkat Musa lain. Banyak orang pakai alat tu, tapi alat saya ni lain. Ini macam tu lah. Takkan semua orang pakai alat sama macam tongkat Musa. Ada sama ke? Tongkat Musa dengan tongkat orang lain tak sama. Alat saya dengan alat orang lain tak sama, sebab saya orang benar, Musa orang benar. Jangan pula, kalau kamu kata alat saya tak betul, maknanya kamu kata saya orang tidak benar. Dan bila kamu kata saya orang tidak benar, kamu kata Allah tak benar lah, yang telah pilih saya untuk mengajak manusia kepada Allah. Jadi keburukan itu akan menimpa dia, akan menimpa orang yang buat buruk. Jadi jangan kita buat buruk. Kalau kita tak ikhlas, kan, buruk amalan kita, buruk tu akan menimpa kita. Jadi banyak orang yang buat buruk, ingat dia Allah tak nampak. Allah SWT beritahu, aku bagi mereka
azab supaya mereka tahu Allah tu maha melihat. Kan? Satu orang selalu melancap, tiap-tiap malam melancap. Dia bukan orang Islam pun Allah balas buruk dia, kerana dia tak boleh tidur. Last bila dia kahwin, dia punya kemaluan tak boleh guna, tak boleh naik dah. Tekanan, nama keluarga tak gembira lah. Kesan buruk dia tu datang. Itu bau amalan melancap. Ya, Hanzalah dia ketawa. Dia melancap tu hukumnya makruh. Mana? Makruh. Yang kalau kita buat dia dah jadi macam addiction, dia jadi haram. Makruh menghampiri haram. Kalau dibuat sekali-sekala, dia boleh makruh tahrim. Sebab itu pun kesihatan juga. Kalau satu orang yang ni tak ada melancap, dah tu air mani tu dia pun jadi lama-lama lemah kan, atau dia yalah blok kan. Jadi kena dikeluarkan, tapi bukan hari-hari. Bila hari-hari dia dah haram. Dan bila haram dia amal buruk. Bila amal buruk dia ada kesan buruk. Jadi amal-amal yang memang kesan buruk, minum arak, tak semayang, tak buat kerja dakwah. Tak buat kerja dakwah ni amal buruk. Buat dakwah amal baik. Semayang amal buruk baik. Tak semayang amal buruk. Amal buruk tu akan kembali kat itu. Kita senyap, diam. Kalau kita tak dapat di dunia ni, pasti di akhirat. Jadi tuan-tuan bapa Imran, tidak ada keselamatan dalam amal buruk. Sama ada yang tak beriman atau orang yang lemah iman. Orang lemah iman, dia amal dia buruk sebab dia tak ada ikhlas walaupun dia semayang. Ini yang orang yang sangat malang ni. Yang bukan Islam tu memang dia pun mungkin tahu dia. Tapi banyak orang bukan Islam ingat dia tak sesat. Dia orang kata dia yang betul. Dia orang kata Nabi yang dihantar oleh Allah untuk ajak mereka jalan lurus tu, dia berada jalan sesat dia. Sebab apa? Dia kata kami tak pernah dengar dari datuk nenek kami dulu perkara yang macam ini yang diajak. Mengajak kepada Tuhan satu. Tak ada. Jadi sesungguhnya Nabi ni orang yang jalan tak betul. Mereka ni memang tak adalah merasa salah menyembah berhala. Orang-orang bukan Islam mengatakan mereka betul. Mereka kata sebab Allah kata kalau kamu betul, bagi tahu kitab lah. Mana yang kau dapat? Ada kitab tak? Jangan cakap betulnya. Kitab mana? Tanya orang kafir yang menyembah berhala tu, kitab mana dia dapat? Ada tak kitab atau turun wahyu pada kamu yang Allah benarkan kamu sembah berhala, atau ada kitab? Yang beritahu bahawa Allah benarkan kamu mempersekutukan dia dengan berhala. Tak ada. Jadi kalau tak ada kitab dan kamu tak ada wahyu, jadi benda tu bagaimana boleh kamu buat? Tapi dia orang buat je. Dia orang degil, dia orang kata betul. Bukti tak ada. Jadi kalau kita cakap betul, dia mesti ada bukti. Kalau ikut aja, macam kenduri arwah tu kan, lepas meninggal setengah orang lah, dia menganggap itu macam perintah Allah, perintah agama, perintah Allah, bahawa kita mesti kenduri. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lepas tu hari ketujuh, lepas tu hari ke-40. Jadi kalau ada
usaha agama, cuba tengok kitab lah. Kitabnya pertama Quran, yang kedua hadis sahih. Kalau tak ada, macam mana kita boleh kata dia amal agama? Jadi tak ada kitab. Kita jangan ikut-ikut aja. Ada amalan kita. Jadi amalan kenduri selepas meninggal ni tak dibuat oleh Nabi dan juga orang yang ikut Nabi, tapi dibuat oleh sebahagian kita. Jadi hukumnya namanya makruh tanzih. Makruh tidak menghampiri haram. Jadi banyak orang kata itu bid'ah. Oh, tak boleh buat. Jadi bid'ah bukan semua tak boleh buat. Dia ada bid'ah ni makna dia ada 3. Satu haram, satu menghampiri haram, makruh menghampiri haram. Yang kedua makruh yang tidak menghampiri haram. Makruh yang menghampiri haram memang kita tak boleh buat lah. Bid'ah. Bid'ah yang menghampiri haram macam melancap dia bila dia ketagih. Satu lagi bid'ah makruh tanzih, macam kenduri arwah. Jadi kenduri arwah tu boleh dibuat, tapi tak dapat pahala lah. Mana boleh benda makruh dapat pahala? Boleh dibuat lah, tak berdosa. Jadi tak usahlah bergaduh tentang kenduri arwah ni. Buatlah, kalau nak buat, buatlah. Tapi satu perkara nak bagi tahu, kalau kamu buat dan kamu kata ini perintah Allah, tengoklah kitab mana. Sama Quran lah, jangan kitab-kitab lain dibuat-buat oleh orang tu. Kitab Quran dan wahyu, maknanya Nabi buat. Jadi tuan-tuan bapak sekalian, kita kalau ikut-ikut aja, tak betul. Dan benda yang Nabi buat kita tak buat pula. Macam buat kerja dakwah. Kalau kita kata Nabi berserban sunnah, yalah, yang Nabi buat dakwah tu bukan sunnah, serban aja, janggut aja sunnah. Nabi berjanggut, beryaya bersunnah, macam Rashidi. Janggut je lah dia ada, tak sunnah atau tidak. Berjanggut untuk tunjuk kat orang, saya orang dakwah, itu tak sunnah. Sunnah ni janggut yang dipelihara, didapat untuk sukakan Allah. Tentu dia jadi sunnah bila iman ada lah. Iman tahap yang Allah mahu ada. Kalau iman tak ada, kafir pula. Nampak Islam tapi iman dah tak ada. Nama munafik lah. Lepas tu berjanggut. Janggut tu tak ada beza dengan Bengali yang tak Islam. Cakap sunnah tu bila janggut tu dibuat untuk sukakan Allah dengan cara Nabi. Sembayang. Jadi kenapa semua benda ni tak jadi sunnah? Sebab iman lemah. Iman lemah sebab sunnah besar yang fardu tak buat. Asyik buat yang sunnah yang apa je, sunat muakkad dengan sunat tidak muakkad. Janggut ni sunat muakkad, tapi kalau dibuat bukan untuk sukakan Allah, tak jadilah sunat muakkad dia. Mana ada pahala? Konon setiap helai rambut bidadari orang tabligh, dia dapat hadis tu. Ada satu sahabat tu, satu janggut aja bidadari kan, dia beriman yang kuat. Kamu janggut dengan iman tak ada, hampir-hampir tak ada lah iman tu. Macam mana boleh berdalari dekat kamu punya rambut? Tak betul ke tidak? Ada fadilat tu, buat aja. Orang tabligh bagi fadilat, kalau kita campak beras nasi lah dekat sapra, kita ambil, ini mahar bidadari. Jadi diorang sukalah nak ambil makanan yang jatuh sebab itu mahar bidadari. Banyaklah dapat bidadari. Tak betul ke tidak tu? Itulah yang dibaca, dibagi tahu dalam muzakarah adab makan. 4 bulan keluar, itulah diberitahu. Kan? Konon pandai sangat tentang hadis. Semua yang palsu semua. Jadi itu semua memberitahu berita-berita yang bukan dari kitab yang sahih.
Quran atau hadis yang sahih. Jadi kalau tak ada sahih, tak ada betul, ikut aja. Itu ikut untuk dapat pahala tu. Orang yang ikut untuk suka ke Allah, orang yang duduk dalam taklim tu dengan iman yang kuat. Kalau iman dia tak ada, dia tak faham, pertama dia salah faham, dia ingat buat aja. Jadi mula-mula sekali umat Islam ni bukan nak buat sunnah yang kecil. Ini dia ajar, disuruh semua buat sunat. Ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah. Semua sunnah. Termasuk kahwin yang dia suka. Padahal sunnah Nabi kahwin 11 yang Nabi buat lah. Dan Nabi disuruh kahwin berapa banyak boleh. Mana ada had dia. Dia ambil 11 saja. Kenapa saya cakap Nabi boleh kahwin? Ada Nabi 100 isteri. Dalam Quran lagi bagi tahu. Bukan saya cakapnya. Nabi Daud 99 isteri. Dia nak kahwin lagi satu. Isteri panglima dia. Dia hantar panglima tu pergi perang. Bukanlah dia hantar panglima tu pergi perang dengan harapan dia mati lah. Lepas tu dia boleh kahwin dengan isteri ni. Datang 2 orang untuk menegur Nabi Daud. Nabi Daud bukan sebarang Nabi tuan. Nabi dia tak dicinta dunia tu. Melompat dekat dia punya bilik. Dia tak pergi dekat gate, dia teperan je Nabi Daud. Dia kata kami nak dapat pengadilan. Ni kawan baik saya ni, dia ni. Saya ada satu kambing je. Dia ada 99 kambing. Tengok. Maknanya Nabi Daud ada 99 isteri. Tapi dia ambil juga kambing aku satu. Atas dia punya kelicikan. Mana satu yang berlaku adil? Nabi Daud kata tentulah yang 99 tu yang nak ambil kau punya kambing tu yang tak adil. Lepas dia buat benda tu, dia pun terus, inilah teguran dari Allah. Dan dia bertaubat. Allah kata kami terima taubatnya. Nabi Daud 99 isteri. Nabi Sulaiman 99 isteri. Tak adalah disebut number tu. Tapi satu kali Nabi Sulaiman dia cakap, aku nak bersetubuh dengan 99 isteri aku tu, supaya lahir 99 anak lelaki, supaya semua jadi perwira ku, menegakkan agama. Perangan jihad. Bersetubuhlah Nabi Sulaiman. Tapi dia lupa cakap insya-Allah. Nabi-nabi pun lupa juga tuan. Bukan Nabi je. Allah buat satu tak menjadi. Satu aja lahir bukan orang. Macam piece of meat. Satu daging aja. Maknanya tak boleh cakap lah. Daging meat tak boleh cakap. A baby tak boleh cakap. It's a piece of meat lah. Tak boleh menangis. Mati ya. So Sulaiman AS ditegur oleh Allah. Dia tak sebut dengan izin Allah. Lepas tu Nabi Sulaiman bagi tahu. Betul lah. Allah ni boleh bagi apa saja kalau kita betul. Dia punya cara lah. Dia minta dengan Allah. Diberi harta kekayaan yang tak diberi pada siapa pun. Allah kabul. Dia yakin tak ada siapa boleh bagi. Aku nak 99 anak, Allah tak bagi, tak dapat aku. Allah tak bagi 99 kali bersetubuh. Letih tak bersetubuh 99 tu tuan. Seorang. Nak dapatkan tadi tu anak yang lelaki lah tu. Jadi kita hari ni buat sunnah kahwin sebab kita gatal, bukannya sebab nak ikut sunnah. Gatal punya pasal. Semua pakat kahwin 4. Dalam Quran cakap kamu boleh kahwin 1, 2, 3 atau 4. Bila kamu takut berlaku adil, kahwin 1. Itu perintah Allah tuan. Jangan tengok sunnah lagi. Itu tak tengok. Quran tak baca, Quran tak faham.
Kahwin 1, 2, 3, 4. Jika kamu takut berlaku adil antara isteri kamu, kahwin 1. Itu dia perintah. Ini tak tahu. Ini tak tahu. Jadi ikut nafsu lah. Mana kitab kau ikut ni? Cakap, kau kahwin semua ni, 3, 4 ni. Mana kitab? Kau berlaku adil ke? Ada tak? Kalau cakap kau ni takut kahwin 2, takut bini, dia bukan takut bini. Ada perintah tak kau? Kalau perintah tak ada, kau kahwin dia, itu bukan kau kerana berani. Allah tak suruh kita berani pada bini. Allah suruh kita yakin dengan Allah, ikut perintah Allah, bukan ikut nafsu. Jadi kebanyakan orang yang kahwin 2, 3 ni, dia orang semua tak faham sunnah. Jadi saya bagi tahu dalam satu bayan saya di Seri Petaling dulu, kepala otak dia sunnah. Jadi Ustaz Hamid, imam, saya suruh saya mengucap pula. Saya pun heran. Dia tak faham ke bayan aku. Bayan aku bukan mengatakan kahwin 2, 3. Bayan aku bahawa orang ni silap faham bahawa kahwin 2, 3 ni sunnah. Pertama, dia tidak sunnah bila tidak kahwin untuk sukakan Allah. Pertama, bila iman kita lemah, apa pun kita buat tak sunnah. Apa pun, katakanlah walaupun kahwin 2, 3 itu sunnah, tapi dia tak sunnah sebenarnya. Nabi 11 sunnah bila kahwin sunnah. Kau tak boleh kahwin 11. Siapa suruh kau kahwin? Kau boleh kahwin 4. Tapi kalau kamu takut berlaku adil, kahwin 1. Itu perintah. Apa makna orang adil? Bukan saja boleh, yalah, orang yang adil ni boleh berlaku adil antara isinya dari segi fizikal lah, physical needs. Cinta tak boleh. Tapi dia akan boleh berlaku tu bila dia ada iman. Bila dia adil kepada Allah, iaitu dia mengedepankan perintah Allah, belakangkan semua yang lain. Itu baru betul adil. Baru dia boleh adil dengan isteri bini, dengan bini dia. Kalau tidak adil, dakwah pun tak buat betul-betul, yang sunnah, yang fardu, mana boleh adil dengan bini? Itu sebab kepala otak dia, saya cakap tu. Dia orang dengar kepala otak je, orang yang nak kahwin 2 tu dah tercabar dah. Rupanya Ustaz Hamid sebenarnya niat ada nak kahwin 2. Dengar pula bayan saya. Terus dia bangun. Dia imam, dia suruh saya mengucap 4,000 orang. Saya pun mengucap lah, tak kisahlah. Saya bilang Allah suruh mengucap. Ustaz Hamid ni suruh saya mengucap depan 4,000 orang. Baguslah. Saya pun mengucap lah. Lepas tu saya tanya, apa sebabnya? Pada dia, saya sudah murtad, saya sudah kafir. Betul ke tu? Tak betul. Jadi Ustaz Hamid ni, saya dah maafkan dia. Kalau Allah tak maafkan dia, dia tetap dapat dosa. Jadi hari ni orang tabligh banyak yang kata saya salah. Dia orang pun tak faham. Sampai sekarang perkara tu tak boleh lupa punya, tetap. Ustaz Hamid macam mana banyak kitab kat bilik dia, banyak tahun dia belajar agama. Kalau dia salah, dia tetap salah. Dia tak boleh cakap saya dah murtad sebab saya cakap kepala otak dia. Saya maksud saya, orang yang mengatakan itu sunnah tu, kepala otak dia. Dia bukan sunnah. Kalau sunnah Nabi kahwin 2, 3, bukan kahwin 2, 3, kahwin 4, kahwin 11. Boleh. Jadi ada sunnah Nabi, kita tak boleh. Sunnah Nabi lagi kahwin 41. Kahwin 41 janda. Sunnah Nabi kan? Kan kahwin dengan Khadijah umur 40. Sunnah Nabi lah tu. Nabi yang apa Nabi buat tu sunnah. Halo? Kenapa tak kahwin yang itu? Ambil yang muda-muda aja? Jadi semua yang memilih kahwin ni semua gatal. Jadi tu akan saya cakap kepala otak dia. Sunnah yang fardu tu dia lekakan. Dia orang tak buat. Kahwin aja. Buat tabligh sunnah. Siapa pergi Thailand, cari isteri dulu. Sunnah. Lama-lama dia orang tinggalkan isteri dia. Orang Thailand baru faham. Orang Malaysia ni bukannya orang agama. Beruang. Ganas. Nafsu. Banyak tinggalkan bini, janda sana. Anak juga. Jadi gatal. Nak pergi Thailand nak kahwin 2. Pergi Indonesia nak cari orang. Dulu kita tak benarkan orang yang muda-muda ni. Lain macam dia pergi keluar. Bukan nak keluar, nak cari isteri. Murah sana. Aduh. Mereka tu kata sunnah. Sunnah kepala otak dia.
Dia pergi keluar jalan Allah tu nak cari bini. Apa sunnah tu? Jadi orang Islam tak faham sunnah paling besar ialah kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Itu yang Nabi buat tu sehari-hari. Dia tak cuti, melainkan dia mati. Itu mah sunnah. Sunnah semayang tahajud tu. Itu sunat yang fardu. Yang janggut ni sunat muakkad. Yang kahwin ni tak ada sunnah. 2, 3 ni. Siapa berani cakap dengan saya, komen. Kalau sunnah kahwin 11 lah. Mana ada sunnah kahwin 3, 4? Mana Nabi kahwin 3, 4 ada? Nabi kahwin lebih, tuan. Yang Allah perintah, boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tapi, asyik. Kalau kamu takut tidak berlaku adil, kahwin 1. Perintahnya kahwin 1. Kalau boleh berlaku adil, baru boleh 2. Bila berlaku adil, bila kerja dakwah, jadi kerja utama kita. Baru berlaku adil. Kalau tidak, kamu bukan adil. Membelakangkan kerja dakwah, depankan dunia, orang yang fasik. Orang yang fasik, orang yang tidak adil. Orang yang berlaku zalim. Mana boleh kahwin 2? Kahwin 1 je lah. 1 tu pun kau tak boleh berlaku adil kat dia. Makanan, minuman dia tak boleh. Kahwin dia, duduk rumah dia. Patut bawa dia keluar, duduk rumah mak engkau, bapak engkau, atau rumah sendiri. Sampai dah beranak pinak, masih duduk mak mentua. Masih belum boleh bagi pakaian yang bagus, makanan. Itu pun tak dapat nak kahwin 2. Aduh. Kerja dakwah pun tak nombor 1. Masih lagi membelakangkan dia. Dunia aja. Memang tak boleh lah. Orang yang membelakang kerja dakwah ni, memang tak boleh kahwin 2. Dia dengan agama pun tak adil. Dengan Allah pun tak berlaku adil. Boleh kau berlaku adil dengan hamba Allah? Jadi tuan-tuan bapa sekalian, ini manusia salah faham. Ustaz Hamid tu dia salah faham. Atau dia salah dengar bayan saya tak tahu. Saya rasa dia tak faham apa yang saya faham. Jadi kalau kita faham bawah, jangan tegur orang yang faham tinggi. Cuba-cuba nak menegur orang, kita berdosa. Lainlah kita betul tinggi. Tinggi betul. Kita dengar, ya ni salah ni. Tapi tak boleh tegur depan-depan orang. Balik kemudian lah. Kecuali lain kali kau bayang, kau cakap lah dia tu cakap tak betul. Sebab apa kalau kita tak cakap tak betul, orang ikut lah. Jadi benda tak betul yang dicabut terang-terangan, kita kena betulkan dia terang-terangan lah. Supaya orang tahu. Macam ni saya cakap ni. Supaya apa yang dibuat oleh Ustaz Amir itu tak betul. Terang-terangan sebut. Seluruh dunia tahu. Supaya semua orang tahu dia tak betul. Dan jangan buat macam tu. Apa dimaksudkan dengan orang yang adil? Orang yang mendepankan kerja Nabi Muhammad SAW. Sunnah yang fardu. Sunnah fardu bukan semayang. Sunnah fardu usaha mengajak manusia kepada Allah. Yang Nabi SAW ditawarkan. Orang Quraisy datang. So benci kerja dakwah. Boleh semayang, boleh dakwah antara kamu, tapi tak boleh ajak kami. Apa kau nak? Kau nak isteri, kami bagi. Kamu nak kerajaan, kami bagi. Tapi jangan buat dakwah. Nabi menitik air mata. Kau bagi aku matahari, telapak kanan aku. Kau bagi bulan, aku takkan berhenti kerja dakwah sampai aku mati. Mana boleh sunnah tu? Sunnah dakwah ni sunat. Dia tak ada sunat. Dia fardu. Besar punya. Jadi setiap orang Islam kena buat kerja sunnah yang fardu ni. Setelah semua orang Islam. Dan semua orang lah. Bukan Islam pun. Dia kena masuk Islam. Mana ada boleh tak masuk Islam? Kalau tak boleh masuk Islam, dua-dua boleh masuk syurga. Mana boleh? Allah takkan masukkan syurga orang yang tak buat sunnah yang besar ni, sunnah Nabi yang besar ni ke dalam syurga, masuk neraka. Memanglah kita boleh dipilih, pilih mana nak buat. Tapi kalau pilih salah pilih, neraka. Kalau pilih betul, syurga. Jadi kita tak ada pilihan kalau kita nak masuk syurga. Sama ada kita Islam atau tak Islam. Kita mesti mau mengucap, dan selepas mengucap, kita mau tunaikan hak mengucap. Iaitu kita kena buat kerja dakwah. Inilah sunnah yang fardu, yang paling utama. Tidak boleh tidak. Cuti mati saja. Okey.